Assalamualaikum dan salam sejahtera. Who will win the candidate? Ataupun siapakah yang akan memenangi pertandingan FIDE Candidate 2022? Okey, pertama sekali apa itu candidates? Okey, candidates ini adalah satu tournament yang akan berlangsung untuk mengenal pasti siapakah yang akan menjadi pencabar kepada juara dunia. Seperti yang kita ketahui, juara dunia, penyandang juara dunia sekarang adalah Magnus Carlsen daripada Norway. Jadi untuk menentukan siapa yang akan mencabar Magnus tahun depan pada FIDE World Championship 2023 tahun depan, pertandingan candidates akan diadakan untuk menentukan pencabar ataupun challenger. Okey, untuk candidates kali ini yang berlangsung pada tahun ini di Madrid. Okey, tournament ini mempunyai 8 orang player. Okey, kita tengok sedikit sebanyak info ya. Saya rujuk artikel chess.com yang merupakan media utama bagi kejohanan FIDE Candidates kali ini pada tahun 2022. Okey. Kalau kita tengok okey. Informasi mengenai FIDE Candidates. Tournament ini akan berlangsung daripada 16 Jun hingga 7 Julai. Telah bermula sebenarnya round pertama telah bermula semalam. Okey, kita tengok pairing dan result. Okey, ini pairing. Semalam telah berlangsung round yang pertama di mana okey, tournament ini melibatkan 8 player. So ada 4 game. Round pertama kita tengok di sini Jan Christoph Duda telah draw dengan Richard Rappo. Ding Liren tewas kepada pemain daripada Rusia, Nippon Nianchi. Nippon Nianchi merupakan pencabar Magnus Carlsen sebelum ini. Dia tewas teruk pada Carlsen pada World Championship yang baru berlangsung sebelum ini. Dan game round yang pada round pertama, game yang ketiga, Fabiano Caruana mengarahkan Nakamura. Kedua-dua pemain ini daripada Amerika, dan satu lagi perlawanan ialah antara Rajabov dan pemain favourite saya iaitu Alireza Firouzja daripada Iran. Okey, kita tengok pemain-pemain lah. Okey, ada 8 pemain yang bermain di pertandingan ini. Okey, yang pertamanya adalah Jan Christoph Duda. Okey, Jan Christoph Duda ini, okey, kita tengok di sini, Jan Christoph Duda adalah daripada Poland, berumur 24 tahun, rating 2750. Beliau berjaya qualified dalam pertandingan kandidat ini kerana memenangi pertandingan World Cup. Okey, seterusnya kita ada Ding Liren, pemain daripada China. Beliau merupakan pemain FIDE rated yang tertinggi sekali, iaitu nombor 2 selepas, maksudnya beliau pemain FIDE rated yang tertinggi selepas Carlsen. Carlsen adalah pemain juara dunia, jadi dia tak perlu bermain di kandidat, dan kebetulan dia juga adalah FIDE rated player yang paling tinggi. So Ding Liren layak sebagai pemain yang punya FIDE rated yang tertinggi. Okey, Ding Liren berumur 29 tahun, rating dia 2806. Okey, dan seterusnya Fabiano Caruana daripada Amerika. Okey, Fabiano Caruana berumur 29 tahun juga, sebaya dengan Ding Liren daripada Amerika Syarikat. Beliau berjaya layak ke kandidat kerana mendapat tempat kedua dalam FIDE Chess.com Grand Swiss. Okey, seterusnya kita ada GM Timur Rajabov daripada Uzbekistan. Okey, Timur Rajabov umur dia 34. Dia merupakan pemain yang paling tua sekali dalam tournament ini. Pada saya 34 bukanlah tua sangat, tapi dari segi fact dia adalah pemain yang paling tua sekali dalam kandidat kali ini, daripada Azerbaijan. Beliau dijemput khas kerana sebenarnya Timur Rajabov dia layak pada kandidat yang sebelum ni tapi disebabkan masa tu pandemik, jadi dia macam ada perbezaan pendapat dengan FIDE lah mengenai isu-isu keselamatan dan sebagainya. Jadi beliau tak, orang kata, tidak memberi jawapan
sama ada beliau nak bermain atau tidak, kerana persoalan-persoalan yang beliau bangkitkan kepada FIDE mengenai isu-isu keselamatan semasa COVID tu mungkin tidak memuaskan hati beliau. Jadi FIDE decide masa tu tak jemput dia. Jadi untuk candidates yang kali ini, mungkin FIDE rasa bersalah dengan keputusan sebelum ni. Yalah, sebab masa pandemik tu memang semua orang risau kan, takut mengenai isu keselamatan. Jadi FIDE telah menjemput Timur Rajabov untuk bermain dalam kandidat pada kali ini secara automatik lah, ya, tanpa memerlukan apa-apa kelayakan. Okey, dan seterusnya Grandmaster Ali Riza Firuza. Okey, ini merupakan player favourite saya, ya. Grandmaster Ali Riza Firuza merupakan pemain yang paling muda sekali, 18 tahun, ya. Mempunyai rating yang ketiga tertinggi di dunia, iaitu 2793. Okey, kalau kita tengok sini, beliau negara yang beliau wakili adalah France. Sebenarnya Ali Riza Firuza ni berasal daripada Iran, dan beliau memang selama ini bermain untuk Iran. Tapi kira-kira 2-3 tahun, mungkin dalam 2 tahun sebelum ini, beliau telah bertukar Chess Federation kepada France, kerana seperti yang kita ketahui, Republik Iran tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ada isu politik di sini. Jadi setiap kali apabila Ali Riza ataupun mana-mana pemain daripada Iran, bukan saja daripada chess, malah sukan-sukan lain, jika bertemu dengan pasukan daripada negara Iran, mereka akan tidak dibenarkan untuk bermain lah oleh negara mereka. Jadi ini akan sebenarnya dari segi sport akan memberi disadvantage lah kepada pemain ataupun ahli sukan berkenaan, kerana mereka akan kehilangan poin begitu saja. Jadi disebabkan isu ini, Ali Riza telah memilih untuk bukan saja menukar Chess Federation kepada France, malah beliau juga telah menukar kerakyatan. Saya difahamkan beliau sekarang sudah memang merupakan rakyat France. Beliau telah mendapat kerakyatan France. So beliau menang, beliau layak ke kandidat kali ini kerana memenangi FIDE Chess.com Grand Swiss. Dan satu lagi fakta yang menarik ialah beliau juga pernah mencecah rating 2,800. Jadi tak ramai pemain dalam dunia ini, sama ada dulu hingga sekarang, yang pernah mencecah rating 2,800. Tak silap saya ada lebih kurang berapa belas orang player je pernah reach 2,800. Dan Ali Riza merupakan pencabar yang termuda. Sekiranya beliau memenangi kandidat ini, beliau akan layak bertemu dengan Magnus Carlsen tahun depan. Masa itu beliau berumur 19 tahun, dan jika beliau memenangi pertandingan World Championship tahun depan, bertemu dengan Carlsen, beliau akan memecahkan rekod sebagai juara catur dunia yang paling muda sekali. Ya, Ali Riza Firuza. Okey, seterusnya kita ada JM Hikaru Nakamura. Okey, Hikaru Nakamura merupakan pemain catur yang terkenal lah, walaupun umur beliau sekarang ni sudah 34. Beliau satu masa dulu disebut-sebut sebagai salah seorang calon untuk menjadi juara dunia, dan antara pencabar hebat Carlsen lah. Tapi setelah beberapa lama beliau gagal lah untuk mencapai orang kata impian itu. Dan beliau juga mempunyai rekod yang sangat buruk apabila bertemu dengan Carlsen. Jadi ramai player-player lain yang lebih muda yang telah orang kata lebih layak dikira sebagai pencabar utama kepada Carlsen lah. Walau bagaimanapun, Hikaru Nakamura sekarang ni merupakan seorang chess streamer yang terkenal, dan beliau sendiri ada mengatakan bahawa beliau sekarang bukanlah full-time chess player, beliau lebih kepada chess streamer. Dan beliau punya channel beliau memang hit lah. Okey, tapi walau bagaimanapun, walaupun beliau lebih kepada chess streamer, ini tidak menghalang beliau untuk layak ke kandidat untuk menjadi top 8 player yang boleh mencabar Carlsen. Okey, seterusnya kita ada Grandmaster Ian Nepomniachtchi daripada Rusia. Okey, beliau layak
Kerana beliau merupakan pencabar tahun lepas, jadi apabila beliau kalah kepada Magnus Carlsen dalam World Championship tahun lepas di Dubai, secara automatik beliau layak untuk candidates. Beliau juga merupakan pemain yang agak strong, uh, sama umur dengan Magnus Carlsen, um, dan beliau juga merupakan antara pemain yang berpengalaman lah dalam candidates ni. Of course beliau merupakan juara candidate yang lepas. Okey, dan yang terakhir sekali Grandmaster Richard Rapport. Okey, Richard Rapport daripada Hungary, rating 2764, berumur 26 tahun, qualified apabila mendapat top 2 di FIDE Grand Prix. Okey, beliau juga ini merupakan pengalaman pertama beliau dalam candidates. Okey. So, kita tengok fakta-fakta lain. Okey. Kita tengok dari segi schedule. Okey, jadual. Okey. Hari pertama telah berlangsung semalam. So, Jun 18 ataupun 18 Jun round kedua. Okey, waktu pertandingan ini berlangsung di Madrid, Spanyol, Spain. Bermula pada pukul 3 petang waktu tempatan Madrid. Waktu Malaysia adalah kira-kira pukul 9 malam. Dan siapa yang nak menonton boleh menonton live di YouTube chess.com ataupun channel-channel lain seperti Chess24. Okey, round 2 bermula pada pukul 9 malam waktu Malaysia, dan round 3 akan berlangsung pada 19 bulan, dan pada Jun 20 rest day. So kita tengok kat sini setiap hari orang kata 3 round akan berlangsung, satu hari satu round, dan pada hari keempat merupakan rest day. Kita tengok round 7, 8, 9, lepas tu rest day, round 10, 11, 12, lepas tu rest day, dan round 13 dan 14. Selepas itu July 5th tie break sekiranya perlu. Okey, pertandingan ini merupakan pertandingan double round robin format. Kita tengok format dia. Jadi 8 player akan bermain melawan sesama sendiri sebanyak 2 kali. Maksudnya contoh Ali Riza Firuza akan bertemu dengan Timur Rajabwa sebanyak 2 kali. Sekali putih, sekali hitam. Jadi total game ataupun round adalah 14 round lah. 14 round. Jadi siapa yang mempunyai mata yang tertinggi akan challenge Magnus Carlsen untuk pertandingan World Championship tahun depan. Dan sekiranya ada player-player yang mempunyai markah yang sama, jadi kita tengok kat sini mereka akan bermain secara tie break lah. Okey, ni format dia. 8 player bermain double round robin, 14 round. Time control classical 120 minit untuk 40 move yang pertama, 60 minit untuk 20 move yang seterusnya, dan seterusnya 15 minit untuk baki game. Dan ada 30 second increment start daripada move 61. Jadi ini merupakan satu perkara yang agak unik, iaitu dia tak ada increment tau. Untuk first 60 move yang pertama tak ada increment. Jadi maksudnya untuk 40 move yang pertama ada 2 jam, player diberi seorang 2 jam 120 minit. Jadi sekiranya mereka menggunakan lebih daripada 2 jam ataupun 1-2 minit, mereka akan kalah masa lah. Sebab tak ada increment. Untuk move 41 hingga ke 60 pun sama, mereka diberi 60 minit atau 1 jam. Jadi kalau mereka kalah masa, kalah lah. Dan cuma apabila move yang ke 61, mereka akan diberi 15 minit tapi ada 30 second increment. Okey, itu satu benda info yang penting. Draw by mutual agreement, maksudnya draw persetujuan bersama tidak dibenarkan sebelum move 40. Jadi mereka tak boleh orang kata buat grandmaster draw lah. Kadang-kadang diorang main 5-6 move dah draw kan. Ini memang frust lah terutama kepada fan lah ataupun penganjur. Jadi kita nak tengok game yang betul-betul challenging lah.
Jadi draw tak dibenarkan kecuali mungkin stalemate ataupun force draw lah kan, perpetual ke, tak boleh buat apa lah. Ataupun insufficient material, maksudnya tinggal king dengan king ke, itu of course draw lah, walaupun dah capai move yang ke-40 sebelum move 40. Okey, player yang menang dapat 1 point, draw setengah point dan kalah kosong standard. Pemain yang mendapat markah yang terbanyak selepas 14 round akan jadi juara candidates. Dan pemenang kandidat ini akan dapat hak untuk bertemu dengan Carlsen pada FIDE World Chess Championship 2023. Okey, itu dari segi format. So, apa lagi fakta yang mungkin kita perlu tahu? Player dah, prize pool. Okey, prize dia juara dapat Euro 48,000. Tempat kedua Euro 36,000 dan tempat ketiga Euro 24,000. Jadi hadiah dia agak lumayan jugalah. So kalau kita tengok sini pemain yang dapat half point score akan dapat Euro 3,500. Jadi maksudnya kalau dapat 1 point daripada 14 round dapat 7,000 euro kot. Mungkin itu maksud dia lah. Okey. Tapi ada juga player yang kata, tak silap saya, Fabiano Caruana daripada US, dia kata dia main tournament candidate ni bukan untuk, tujuan utama dia bukan untuk menang prize money sebenarnya. Tapi of course lah, siapa tak nak kalau dapat kan. Sebenarnya untuk candidates ni yang penting adalah tempat pertama. Kerana hanya tempat pertama saja yang boleh mencabar Magnus Carlsen di World Championship. Jadi siapa yang main kandidat ni semua memang target mereka ialah nak juara untuk jadi challenger dan seterusnya kalau boleh nak kalahkan Carlsen untuk menjadi juara dunia. Jadi tempat 2 dan 3 ni sebenarnya macam tak bermakna lah. Jadi kadang-kadang mereka sebelum tournament kandidat ni mereka kadang skip tournament-tournament lain. Kalau mereka betul-betul nak duit, mereka akan main di tournament-tournament lain. Tapi mereka skip, mereka memang train untuk menjadi juara dalam tandingan candidates. Maksudnya tempat kedua tidak bermakna lah, quote-unquote, dalam candidates ni. So, apa lagi fakta yang mungkin penting kita perlu ketahui mengenai candidates 2022 ni? Okay, prize pool, location. Okay, location di Madrid, Spanyol. Okay, location di Madrid, Spanyol. Okay, so saya rasa itu je lah maklumat-maklumat yang penting. Jadi sebenarnya sekarang ni round kedua telah bermula dan saya akan mengikuti pertandingan ini secara live di YouTube channel chess.com. Main broadcaster lah untuk FIDE candidates. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.